Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Diberikan lagi kita ruang dan kesempatan untuk bersama-sama berada di dalam taman-taman syurga ini atas usaha dan ikhtiar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka inilah yang dikatakan bahawa iaitu pengabadian, mengabdikan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. InsyaAllah mudah-mudahan segala atas usaha dan ikhtiar kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagi memberkati lagi pertemuan kita pada pagi ini, kita buka dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat iaitu bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan iaitu beberapa rakaat. Kita lihat iaitu subuh adanya 2 rakaat dan zuhur dan asarnya ada 4 rakaat. Dan seterusnya iaitu maghrib 3 rakaat. Kemudian isyak ada 4 rakaat. Semuanya berbeza-beza rakaat tersebut. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya dengan rakaat-rakaat tersebut. Contohnya, bila mana kita melihat solat subuh ni tuan-tuan 2 rakaat saja. Kerana apa? Kerana masih ada perasaan malas, masih ada lagi perasaan malas terhadap manusia ini untuk menunaikan solat subuh. Walaupun sebab itu dia letak 2 rakaat saja. Dia tak letak lebih-lebih tuan-tuan. Dia hanya meletakkan 2 rakaat kepada iaitu untuk mendirikan solat subuh tersebut. Kerana apa? Kerana adanya perasaan malas untuk mendirikan solat setelah tidur yang panjang. Sebab itu kadang-kadang selepas daripada kita solat subuh pun, kalau contoh tak ada aktiviti, contohnya kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, balik rumah confirm tidur lagi. Tidur balik tuan-tuan. Sebab itu dalam keadaan tidur yang panjang. Zuhur kerana apa? Zuhur dan asar ini 4 rakaat tuan-tuan. Kerana semangat mendirikan solat. Adanya semangat mendirikan solat masih ada lagi ketika itu tuan-tuan. Dan 3 rakaat maghrib kerana ia adalah sebagai witir untuk waktu siang. Witir waktu siang. Dan isyak 4 rakaat tuan-tuan kerana ia adalah sebagai menampal kekurangan malam dibandingkan siang, kerana malam cuma ada 1 fardu sedangkan siang ada dua fardu.
Sebab itu tuan-tuan, bila mana Allah telah menjadikan para malaikat ni tuan-tuan dengan mempunyai sayap, adanya 2-2, adanya 3-3 dan adanya 4-4. Contohnya kita lihat 2-2, 3-3 dan 4-4. Dengan sayap-sayap tersebut mereka boleh sampai ke makam iaitu yang tinggi. Begitu jugalah bahawa Allah menjadikan manusia ini solatnya dengan 2 rakaat, solatnya dengan 3 rakaat, solatnya dengan 4 rakaat, supaya solat itu mereka juga boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia mana dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu boleh hampirnya, sampainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan segala solat-solat yang kita lakukan, tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah, diterima diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas keikhlasan kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik tentang kesinambungan, iaitu berkenaan tentang rukun-rukun di dalam solat ni tuan-tuan. Maka rukun yang ke-9 iaitu membaca tahiyat akhir. Ni kita masuk di dalam muka surat 176 ni tuan-tuan. Iaitu rukun yang ke-9 adalah membaca tahiyat akhir. Maka syarat sah tahiyat akhir iaitu yang pertama adalah yang sebelumnya, iaitu rukun yang sebelumnya mestilah sah. Yang kedua, membaca dengan bahasa Arab jika tidak mampu. Kalau contoh, maknanya dia hendaklah membaca kecuali jika ia tak mampu. Habis kalau contoh dia tak mampu ni tuan-tuan, bagaimana? Sebab itu dikatakan ada cara-caranya yang telah ditetapkan. Sebab itu muslimin muslimat dirahmati Allah, maka sebelum tu makna-makna kita lihat tentang makna-makna lafaz dalam tasyahud. Makna-makna lafaz dalam tasyahud, at-tahiyyatu adalah jamak. Dan dikatakan tahiyyatun, iaitu kalimah yang diucapkan untuk memberi penghormatan seperti salam dan lain-lain. Dan ada pendapat mengatakan maknanya ialah kerajaan. Makna at-tahiyyatu adalah kerajaan. Ada pendapat yang mengatakan bahawa dengan makna kehebatan. Ada pendapat yang mengatakan selamat daripada kebinasaan, daripada segala bentuk kekurangan. Sebab itu tuan-tuan, tujuan dia apa dia? Iaitu tujuan tahiyat ini, iaitu ialah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dia adalah pemilik bagi segala penghormatan daripada makhluknya, dan dia didatangkan dalam bentuk jamak, kerana setiap seseorang daripada raja-raja memiliki tahiyat yang khusus. Sebab itu makna al-mubarakatu ialah subur dan bercambah. As-salawatu adalah solat lima waktu. Pendapat yang mengatakan maknanya ialah semua solat. At-tayyibat ialah amalan-amalan soleh. Ada juga pendapat yang mengatakan maknanya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang pendapat mengatakan maknanya ialah perkataan-perkataan yang baik-baik. Ataupun assalamu alayka, assalam. Pula dikatakan maknanya assalam iaitu nama Allah. Ada juga yang memberi makna selamat ke atas engkau wahai Nabi. Ada juga pendapat mengatakan maknanya semoga Allah memberi keselamatan ke atas engkau wahai Nabi, dan sesiapa yang Allah memberikan keselamatan ke atasnya, nescaya dia selamat. Dan makna assalamu alaina, iaitu selamat ke atas kami, iaitu imam, makmum, malaikat dan selainnya yang hadir solat. Abdun jamak ibadun. Abdun adalah jamak ibadun. Salihun jamaknya salihin, iaitu seorang yang melakukan kewajipan terhadap hak-hak
Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak hamba-hambanya. Rasul pula ialah seorang yang menyampaikan berita daripada pihak yang mengutuskannya. Inilah di antara makna-makna dalam membaca tahiyat akhir tadi tuan-tuan, iaitu dalam tahiyat awal pun sebegitu juga. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka syarat-syarat yang keduanya tuan-tuan iaitu membaca dengan bahasa Arab kecuali jika ia tak mampu. Kalau contoh orang yang tak mampu untuk melafazkan tahiyat akhir tadi tuan-tuan dan selawat dalam bahasa Arab, maka tuan-tuan sedangkan dia mampu untuk bertutur, maka wajib dia menterjemahkan kedua-duanya ke dalam bahasa sendiri. Maknanya kalau contoh dalam bahasa Melayu lah. Dia kena terjemahkan. Ni maksudnya. Kenalah dia menterjemahkannya dengan bahasa sendiri kerana kedua-duanya tidak mengandungi mukjizat. Manakala orang yang mampu menyebutkan dalam bahasa Arab tidak boleh menterjemahkannya. Kalau dia menterjemahkannya kepada bahasa sendiri, boleh membatalkan akan solatnya. Sebab itu kena terjemah. Nak terjemah kalau contohnya dia tak reti bahasa Arab. Bukan maksudnya tak reti bahasa Arab tu dia tak boleh nak bertutur. Bukan maksudnya dia tak reti bahasa Arab tu dia tak boleh nak berkata-kata tadi tuan-tuan. Tetapi hendaklah maksudnya tak berti dalam bahasa Arab tersebut, dia tidak boleh menyebut dalam bahasa Arab tuan-tuan. Maka orang yang tak mampu berbahasa Arab juga digalakkan menterjemahkan doa, zikir yang sunat. Contohnya qunut takbiratul intiqaliyah, iaitu takbir perpindahan dari satu perbuatan kepada sesuatu perbuatan yang lain. Tasbih rukuk dan sujudnya sekiranya tidak mampu melafazkan dalam bahasa Arab atau tidak ada peluang mempelajarinya kerana dia dianggap mempunyai keuzuran. Bagi orang yang mampu mempelajari dan menuturkannya dalam bahasa Arab, tidak boleh menterjemahkannya kerana tiada keuzuran menurut pendapat al-asah, seperti mana doa dan zikir yang wajib untuk mendapat fadilat-fadilatnya. Maka pendapat yang kedua, diharuskan juga bagi seorang yang mampu untuk menterjemahkannya kerana bahasa lain, bahasa Arab boleh menggantikan tempat bahasa Arab dalam menyampaikan makna. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, tidak harus menterjemah doa dan zikir yang sunat kerana ia bukanlah suatu keperluan berbeza dengan zikir dan doa. Maknanya perkara-perkara yang wajib tadi tuan-tuan perlulah. Kalau contohnya dalam bab-bab zikir, takkan dikatakan tidak mengetahui dalam bahasa Arab. Sekarang ni semualah sudah mengetahui. Maknanya yang dulu-dululah contohnya yang payah ataupun dia tidak mengetahui tentang apa, iaitu tentang tahiyat ini, tapi dia perlu untuk mengetahui dalam bahasa, menggunakan bahasanya sendiri. Sebab itu syaratnya adalah membaca dengan bahasa Arab kecuali jika tidak mampu. Yang ketiga, membaca semua huruf-hurufnya. Tahiyat akhir membaca semua huruf-hurufnya di dalam tahiyat akhir tersebut. Maknanya perlulah diperbetulkan segala dikatakan tasydid di situ tuan-tuan. Sabdu-sabdu. Kadang-kadang ada yang kita tak baca dengan sebaik-baiknya. Contohnya kan, assalam dia disebut salam kan. Kadang orang bersalam pun macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi, dia assalamualaikum. Maknanya tidak sah di situ tuan-tuan dari sudut, iaitu dari sudut rukun-rukun qaulinya. Baik. Yang keempatnya, membaca dengan memelihara tempat keluar huruf, iaitu makhraj
dan segala syaddahnya, iaitu baris sabdu. Iaitu dengan keluar huruf makhraj dan segala syaddahnya, iaitu baris-baris sabdu tersebut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, kan? Maknanya dengan tasydid. Tasydid yang sebetul-betulnya. Sebab itu kadang-kadang kita ni contoh, perlulah memperbetulkan bacaan-bacaan kita. Tidak kiralah dari sudut bacaan Fatihah kita, dari sudut bacaan tahiyat kita, tuan-tuan. Itu kerana apa? Kerana ia adalah di antara rukun-rukun qauli. Maknanya bila mana rukun qauli hendaklah diperbetulkan. Sekiranya tidak betul, maka tidak sah akan solatnya. Tak apa Ustaz, imam tanggung semua. Tak apa, imam menanggung. Imam tak tanggung tuan. Jangan kata imam menanggung semua segala apa yang kita lakukan di belakang makmum. Maknanya makmum pun dia perlu menjaga segala bacaan-bacaannya. Waktu bila imam menanggung, waktu dalam keadaan masbuk saja imam menanggung. Maknanya bacaan, iaitu dari sudut bacaan. Contoh dalam keadaan masbuk, imam tidak sempat untuk membaca suratul Fatihah. Itu dipanggil tanggung. Imam maknanya menanggung bacaan suratul Fatihah makmum tadi. Contoh, dia angkat tangan, Allahu Akbar, maka imam pun dia dah habis tadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam pun rokok, dia pun ikut rokok. Ni maksudnya. Itu dia kata menanggung. Bukan dia kata tanggung semua. Imam pun lari tuan-tuan. Kalau nak tanggung semua, letih. Sebab itu bacaan perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidak salah untuk kita menyemak segala bacaan-bacaan kita, sudah, terutamanya suratul Fatihah, terutamanya tahiyat. Dari sudut apa? Dari sudut rukun-rukun qaulinya perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, kerana sekiranya tidak elok bacaan tersebut, maka tidak sah akan solat seseorang itu. Baik. Yang kelima, dilakukan dalam keadaan duduk kecuali jika berlaku keuzuran. Maknanya hendaklah duduk. Maknanya duduk dalam keadaan duduk. Dia tak boleh dalam keadaan berdiri. Seseorang itu ketika membaca tahiyat akhir. Duduk macam mana pun terpulang, kecuali dia tidak boleh duduk macam yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil apa duduk? Iqa. Maknanya duduk macam duduk monyet ataupun duduk anjing, kan. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, membaca dengan keluar suara. Maksudnya keluar suara ni didengari oleh telinga kita sendiri, bukan orang sebelah. Kalau orang sebelah dengar, tuan-tuan, masih sah lagi akan bacaan-bacaan kita. Seperti mana ana pun pernah nyatakan bahawa hukum-hukum ketika kita dalam keadaan menunaikan ibadah solat. Orang sebelah macam mana keadaannya, kalau contoh yang kedua dengar macam mana, yang ketiga dengar macam mana. Sehingga kan kalau sekiranya satu surau semua dengar, jadi haram. Dan seterusnya boleh disebabkan kalau contoh tak bunyi langsung, boleh disebabkan kalau contoh dikatakan tak bunyi langsung, itu yang menjadi tidak sah akan solat seseorang itu. Maknanya dia dengar oleh diri sendiri. Macam mana dengar diri sendiri, pandai-pandailah macam mana dengar tu maksudnya. Dengar kita dalam keadaan macam seumpama berbisik-bisik. Seumpama berbisik-bisik. Maknanya kita pun faham sendirilah macam mana keadaan seseorang itu yang dikatakan didengar oleh diri sendiri. Dan yang ke-8-nya, hendaklah berturutan tanpa diselangi oleh diam yang lama atau zikir yang lain. Contohnya, itu tak boleh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia berhenti lama, tuan-tuan. Ni yang tak boleh. Berhenti terlalu lama.
Maknanya terlalu lama, ataupun dikatakan diselangi dengan diam yang lama, ataupun ditambah pula dengan zikir-zikir yang lain. Ni yang tak bolehnya. Maknanya hendaklah dihabiskan. Baik. Dan rukun yang ke-10 iaitu membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat akhir. Maka syarat-syarat sah membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat akhir, yang pertama adalah syarat-syaratnya adalah sama dengan syarat-syarat membaca tahiyat akhir. Yang kedua, bacaan selawat paling sedikit minimal Allahumma salli ala Muhammad. Nak tambah pun tak ada. Tak apa. Mana Imam Al-Ghazali menyebutkan la ba'sa bi ziyadatu sayyidina. Maknanya tidak mengapa untuk kita ini menambah sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kerana di sini terdapat pendapat-pendapat daripada kalangan ulama. Mana Imam An-Nawawi pun menyebutkan bahawa sekiranya dikatakan bukan dengan sebab ikhtiram, bukan dengan sebab memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah sayyidina, tak boleh. Maknanya kalau contoh dia nak memuliakan dengan sebab ikhtiram, menghormati selaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu penghulu kita, tidak mengapa untuk ditambah, maka ia menjadi iaitu pahala sunat kepada seseorang. Itulah dikatakan sayyidina ditambah sunat tersebut, ditambah sayyidina tersebut untuk mendapatkan pahala sunat hayat di situ. Maknanya perbezaan di situ. Maknanya ada pendapat-pendapat di kalangan ulama. Baik. Maka boleh tak boleh, tidak membawa masalah, sebab kita asal maknanya kita ini mengikhtiram. Asal kita ini menghormati, iaitu penghulu kita tuan-tuan, iaitu Nabi junjungan kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab biasa dulu kita belajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Macam biasalah kan. Itu tambah pula dengan sayyidina. Baik. Dan rukun yang ke-11 iaitu duduk membaca tahiyat akhir. Iaitu syarat sahnya sah duduk membaca tahiyat akhir hendaklah dalam keadaan duduk. Ini dah semestinya tuan-tuan. Duduk macam mana pun tidak mengapa. Tidak mengapa kecuali yang dilarang seperti mana yang disebutkan tadi, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun yang ke-12 iaitu memberi salam. Syarat-syarat sah memberi salam iaitu membaca dengan alif lam ma'rifah pada assalamu alaikum. Dia tak boleh assalamualaikum kan. Kenalah assalam. Tu kena sebut jelas tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata contoh, dia katakan tak bunyi. Dia tak bunyi, maka tidak sah. Sebab itu ini di antara iaitu rukun kaulinya assalamualaikum. Berpaling itu sunat, tapi sebut tu adalah wajib. Untuk di antara rukun-rukunnya assalamualaikum. Contoh imam pun tak toleh, contohlah kan. Dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun terus sekali lagi disebut assalamualaikum warahmatullahi. Maka tuan-tuan, maka selesai sah. Orang duduk belakang, apa pasal tak berpaling? Berpaling ni sunat saja. Ni berpaling sunat saja. Tiba-tiba imam duduk tegak je kan. Duduk belakang ni pelik tuan-tuan. Maknanya makmum ni pelik. Jadilah isu tuan-tuan. Maknanya isu lah keseluruhannya. Disebabkan apa? Disebabkan imam tidak berpaling. Maknanya berpaling adalah sunat sahaja. Kalau contoh dia tak melakukan. Contoh dia tidak melakukan. Tapi biasanya dia akan buat lah. Tapi kalau lah dia tak nak buat time tu tuan-tuan.
Maknanya dari sudut bacaan tersebut makmum dah cukup, maknanya untuk ikut. Kalau contoh itu yang wajib, maknanya yang wajib. Yang kedua adalah sunat. Contohnya imam dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun berpaling tuan-tuan. Tiba-tiba saja tuan-tuan maknanya terkentut, maknanya selesailah. Dari sudut apa, iaitu dari sudut solatnya. Begitu juga makmum, dia tak sempat nak ikut yang salam yang kedua, maka selesailah bagi makmum, sah akan solat berjamaahnya. Baik. Dan yang kedua, membaca dengan dhamir kaf khitab yang jamak ramai. Contohnya alaikum, dia tak boleh jadi alaika. Ataupun alaiki, dia tak boleh jadikan sedemikian. Dia tetap assalamu alaikum. Walaupun dia solat sendiri-sendiri, dia tak boleh kata assalamu alaika. Tuan-tuan. Dan menyambung kalimah assalamu dengan alaikum tanpa ada kalimah perkataan lain di antara keduanya. Diselangi dengan perkataan yang lain di antara keduanya. Dan yang keempatnya, membaca dua kalimah ini terus tanpa berhenti. Assalamualaikum. Jika berhenti lebih daripada waktu sekadar untuk menarik nafas, lalu mengeluarkannya lagi, maka tidak harus dan hendaklah diulang kembali. Dia ambil nafas. Ini contohnya. Kan? Maknanya dia ambil nafas, mengeluarkannya lagi. Contohnya dia kata Assalamualaikum, dia ambil nafas pada assalamu tu dia ambil nafas alaikum. Ini contohnya. Maka tidak harus dan hendaklah diulang kembali. Dan yang kelima, mengucap salam dalam keadaan menghadap kiblat. Dia tidak boleh berpaling daripada kiblat ketika dalam keadaan dia menunaikan ibadah solat tersebut. Dan yang ketujuh, salam diniatkan dengan doa. Inilah dengan doa tadi, dengan kita iaitu diniatkan, maksudnya apa yang kita bacakan tersebut adalah doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8, hendaklah dilafazkan dengan suara. Tak boleh tak bunyi. Ini maksudnya. Tidak boleh tak bunyi. 9, mengucapkan dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tuan-tuan. Dari sudut sebutan perlu jelas dan perlu kita dengari. Kadang-kadang dia tak bunyi tuan-tuan, maka tidak sah. Contoh dia tak bunyi ni, maksudnya tak bunyi bukan orang sebelah dengar. Mana tak bunyi dia tak dengar. Dia sendiri tidak mendengar bacaannya, maka tidak sah. Dan rukun ke-13 adalah tertib. Iaitu syarat-syarat sah bagi tertib apa dia? Iaitu tertib di antara semua rukun sembahyang tanpa mendahulukan rukun yang sepatutnya dikemudiankan. Maknanya adanya tertib tersebut rukun-rukun sembahyang tanpa mendahulukan rukun yang sepatutnya. Dalam bab solat dia tidak boleh contohnya dia nak buat sujud dulu baru dia nak buat rukuk. Ni contohnya. Ataupun dia katakan dia nak duduk dulu barulah dia nak sujud. Tak boleh. Maknanya tidak boleh sedemikian. Tidaklah maknanya seperti seseorang yang mengambil wuduk. Contohnya orang ambil wuduk dia nak baik kiri dulu. Dia ambil kiri dulu baru dia ambil kanan. Boleh, mana tetap sah. Tapi di situ hukumnya tidaklah mendapat pahala, dikatakan pahala sunat di situ. Mana perlulah dijaga dengan tertibnya baik. Maka peringatan maknanya hendaklah setiap orang yang mendirikan solat ini mengetahui kesempurnaan rukun ini dengan ilmu yang benar dan menjauhi keadaan tidak mengambil berat ataupun jahil tentangnya, kerana rukun solat yang tidak sempurna akan menjadikan solatnya tidak sah.
dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ruslan di dalam zubatnya menyebutkan faman bighairi ilmin ya'mal fa a'maluhu mardudatun la tuqbal. Maka sesiapa yang beramal tanpa ilmu, maka seluruh amalannya ditolak dan tidak diterima. Tuan-tuan, inilah di antara rukun-rukun di dalam solat. Solat. Baik. Maka tuan-tuan, sebelum tu kita lihat serba sedikit, iaitu berkenaan rukun dalam solat terbahagi kepada 3 seperti yang kita tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketahui, iaitu terdapat rukun qauli, terdapat rukun fi'li dan terdapat rukun qalbi. Rukun qauli perkataan yang kita sebut itu adalah rukun qauli, perkataan ataupun dipanggil sebagai bacaan. Ada 5, iaitu takbiratul ihram, Allahu akbar, membaca suratul Fatihah, membaca tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir dan mengucap salam yang pertama. Itu adalah rukun qauli. Rukun fi'li apa dia? Iaitu perbuatan. Fi'lun. Fi'lun adalah perbuatan. Ada 6. Pertama adalah berdiri betul, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud dan duduk membaca tahiyat akhir. Ini semuanya adalah rukun fi'li. Maksudnya perbuatan yang kita lakukan. Mengangkat tangan bukan rukun. Maknanya takbiratul ihram adalah sebutan yang kita sebutkan. Maknanya contoh, bila mana rukun fi'li, memberi salam, berpaling, itu bukan rukun. Itu adalah maknanya perkara yang sunat dilakukan. Maknanya sebutan tersebut. Tadi rukun qauli adalah sebutan. Assalamualaikum warahmatullah adalah mengucap salam yang pertama. Yang ketiga rukun qalbi, iaitu pekerjaan hati. Ada 2, iaitu niat dan tertib. Ini termasuklah dalam pekerjaan hati kita, niat kita. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh. Selesai. Maknanya ambillah, kalau contoh mereka tak mampu kesemuanya, maka ambillah qasadnya, ta'arudnya dan ta'yinnya, tuan-tuan. Dan sebagian ulama meletakkan tertib sebagai rukun maknawi, iaitu rukun sembahyang yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Maka rukun solat yang disepakati fuqaha mazhab iaitu 7, iaitu niat, takbiratul ihram, berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu, tuan-tuan. Sebab itu bagaimana keadaan orang yang mampu. Maknanya kalau contoh dia sihat semacam kan. Maknanya dia boleh dalam keadaan dia boleh berjalan. Kadang-kadang mereka ni, tuan-tuan, dia boleh berjalan tapi dia tak boleh. Dia duduk je terus tak boleh bangun. Ni kadang-kadang ada orang yang sebegitu, dia duduk saja dia tak boleh bangun. Maknanya ada cara-caranya untuk seseorang itu menunaikan ibadah solat dalam keadaan duduk. Memanglah dikatakan, tuan-tuan, ada yang berpendapat bahawa Nabi SAW tidak duduk. Tapi ada berlaku ketika mana peristiwa, iaitu Nabi SAW duduk. Maknanya duduk ni, tuan-tuan, maknanya bukanlah duduk di atas, maksudnya duduk di atas kursi, tapi sekarang disebutkan di situ waqu'udan, maknanya tidak mampu kan? Tidak mampu, dia boleh duduk di atas kursi. Tapi ada orang kata, tuan-tuan, sampai duduk atas kursi tak sah. Sedangkan waqu'udan boleh duduk di atas kerusi. Boleh mereka itu duduk di atas kerusi, tetapi yang sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya duduk di bawah. Ini maksudnya sebaik-baiknya berada di bawah. Sebab itu dikatakan takut-takut bukan apa, bila mana duduk bawah dia tak boleh bangun. Ini maksudnya. Maknanya sebab itu dipermudahkan untuk seseorang itu untuk melakukan ibadah solat tersebut di atas kerusi. Maknanya itu
atas kemampuan masing-masing. Sebab itu solat ni tuan-tuan, sampai bila pun wajib kepada seseorang itu untuk menunaikan ibadat solat. Lain lah kalau contoh dia dah nyanyuk, tu lain. Dia sakit, memang dia tak boleh sampailah akal fikirannya tidak boleh memikirkan tentang apa yang dia lakukan. Kadang lupa-lupa ke ataupun jadi gila ke apa kan. Tu tak boleh. Tu lain lah tuan. Tu berbeza lah. Macam naik flight Okey, baik. Maknanya perbezaan di situ perlulah kita ketahui. Maknanya ada adab-adabnya ketika dalam keadaan menunaikan ibadah solat tersebut. Baik. Maka rukun solat yang disepakati tadi, yang disebutkan, iaitu berdiri jika mampu membaca suratul Fatihah, rukuk, sujud dan duduk tahiyat akhir. Selain daripada yang 7 ini adalah khilaf di kalangan fuqaha. Ada khilaf di kalangan fuqaha. Maka pendapat yang rajih dan terbanyak di dalam mazhab Asy-Syafi'i ialah ada 13 rukun, seperti yang kita bicarakan sebelum ini dalam solat. Bagaimanapun di dalam sesetengah kitab fiqh disebutkan bahawa rukun-rukun solat ini lebih daripada 13 rukun. Contohnya, kalau contoh tuan-tuan melihat di dalam kitab Safinatul Najah menyebutkan bahawa disebutkan di situ sab'ata asyara. Disebutkan 17 rukun. Tetapi walaupun pada awalnya tuan-tuan orang akan confuse. Dia tak baca habis, dia baca depannya 17. Maknanya tuan-tuan, sebab apa jadi 17? Sebab itu bila mana diasingkan dengan tamak ninah. Diasingkan dengan tamak ninah tersebut. Maka contohnya tuan-tuan, ada sebut 19, ada sebut 18, ada sebut 17, ada sebut 15, ada yang menyebut 14 rukun. Maka perbezaan ini merujuk kepada khilaf di kalangan ulama dari segi lafaz. Lahfiz, iaitu khilaf lahfiz ataupun bentuk khilaf syakli. Contoh, dia kata 14 rukun. Kerana apa? Kerana mereka menghitung tamak nina yang 4, iaitu tamak nina dalam rukun, tamak nina i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud sebagai hanya satu rukun. Contohnya, dia kata tamak nina tadi, kalau contoh 13 tadi tuan-tuan, disebutkan bahawa apa? Duduk antara dua sujud berserta tamak nina. Ini biasa yang kita dengar. Maka tuan-tuan, 14 ni bila mana dia tambah saja, contohnya dia mengasingkan. Asing. Ada satu rukun lagi 14. Contohnya yang dia kata tambah satu rukun adalah tamak ninah. Maknanya tamak ninah saja. Tu maksudnya. Sebab itu dia jadi 14. Ada yang sebut 15 rukun kerana mereka menambah lagi kebersamaan niat dengan takbir sebagai satu rukun. Niat dan takbir. Dan ada yang menyebutkan 17 rukun kerana mereka menghitung tamak ninah yang 4, iaitu tamak ninah dalam rukuk, tamak ninah dalam i'tidal, tamak ninah dalam sujud dan duduk antara dua sujud sebagai 4 rukun, dan tidak menghitung kebersamaan niat dan takbir sebagai satu rukun. Maknanya dia membeza-bezakan di situ tuan-tuan. Ini pendapat. Ada yang menyebutkan 18 rukun kerana menambah satu lagi rukun, iaitu niat keluar daripada solat. Sebahagian ulama mengatakan 18 rukun juga, tetapi menggantikan niat keluar dari sembayang dengan muwalat, iaitu berturut-turut. Ada yang menyebutkan 19 rukun kerana menambah lagi rukun, iaitu khusyuk. Ditambah khusyuk tuan-tuan, jadilah 19 rukun. Ada yang menyebutkan 20 rukun kerana menambah satu lagi rukun, iaitu orang yang solat. Ditambah rukun, mana khusyuk, lepas tu orang yang solat. 21 rukun, iaitu menambah satu lagi rukun, iaitu Fat Asy-Syarif. Ada yang sebut 23 rukun kerana menambah dua lagi rukun, iaitu tempat dan masa.
Dijadikan sebagai rukun. Maka ini di kalangan pendapat di kalangan ulama. Maka tuan-tuan, yang seperti kita ketahui bahawa yang rajinnya terdapat di pendapat daripada mazhab Asy-Syafi'i seperti yang kita pelajari, iaitu 13 rukun tersebut. Baiklah tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah apa yang kita dengari pada pagi ini. Sama-sama alhamdulillah kita dapat mendengar iaitu kesinambungan pada bulan yang lalu berkenaan tentang rukun-rukun, dan kita dapat mendengar iaitu pendapat-pendapat daripada kalangan ulama berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang rukun-rukun di sini. Maknanya 13 rukun yang biasa kita dengar. Dan kita dapat mengetahui sehinggakan 23 rukun yang kita dapat ketahui kenapa dia boleh jadi tambah. Sekurang-kurangnya kita dapat mengetahui bagaimana pendapat-pendapat di kalangan ulama tersebut. Bukanlah kita katakan bahawa kita nak tambah, tidak, tetapi kita hanya dapat mengetahui dan dapat ilmu di sini tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah kita akan sambung berkenaan yang lain insya-Allah di masa-masa akan datang. Baiklah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan ataupun persoalan-persoalan yang boleh kita sharekan bersama pada pagi ini. Dipersilakan. Ada apa-apa tak soalan? Alah. Ada apa-apa? Untuk? Tak ada. Okey. Jom buat. Ya. Tapi suara itu didengar oleh kita sendiri. Apabila imam bermula untuk sembahyang, dia dengan jelas kita dengan maksudpun dengan jelas Allahu Akbar. Lepas tu patutnya tak ada dengar lagi suara Allahu Akbar. Kalau kita baca, kita sendiri yang dengar. Tetapi kalau praktikalnya, apabila kita tak ada dengar, ramai orang Allahu Akbar baru kuat. So, tidak ada juga haram dalam segi sebab bacaan kita kuat, orang lain dengar. Bukan orang sebelah saja, maknanya lebih kurang jauh pun orang dengar juga. Jadi bermakna kalau orang sebelah dengar, okey. Orang kedua dengar, masih okey. Orang ketiga dengar haram dah. Itu okey. Tapi ini lebih bertiga. Dia baca kuat, Allahu Akbar. Apa tujuan? Dia membaca Allahu Akbar lebih kuat. Adakah dia nak tunjuk ataupun memang dia biasa dia tu? Kalau itu baca Ustaz ada sepatutnya kita tak dengar baca Allahu Akbar, kita sendiri yang dengar yang kita baca. Tapi kalau praktikalnya sudah Allahu Akbar ke, ramai orang Allahu Akbar, orang Allahu Akbar. Kalau kita mula nak niat dari niat apa ya, dan kita nak baca Allahu Akbar, langkah mana Allahu Akbar, terganggu. Kita niat lagi sekali. Terganggu kita. Apa dapat? Okey, baik. Okey, terima kasih atas soalan. Sebab itu bila mana kita dalam keadaan takbiratul ihram, maksudnya semua dalam keadaan iaitu menyebut takbiratul ihram tersebut. Kerana apa? Kerana ia ingin mendapatkan, maksudnya mendapatkan dan untuk memudahkan ia hadirnya niat tersebut. Ini maksudnya. Dia nak menghadirkan, bukanlah dia nak menunjuk-nunjuk. Dia tak boleh kata menunjuk sebab semua akan buat. Semua akan buat takbiratul ihram tersebut. Yang dimaksudkan di sini bahawa sekiranya menyebabkan semua dengar, seluruh, maknanya seluruh di dalam surau ni akan dengar, menyebabkan apa? Menyebabkan orang lain terganggu, ataupun menyebabkan orang lain terganggu, ataupun menyebabkan orang lain tak sampai-sampai untuk dia datangkan dalam takbiratul ihramnya, ataupun datangkan untuk masuk kepada apa yang dia nak niatkan, maka itu boleh jadi haram. Sebab itu kalau contoh dah biasa, semua dah terbiasa, tak adalah yang senyap sangat,
Kerana apa? Kerana dia takuti bahawa tak sampai atas niat dia. Ni sebab tu dikatakan membantu. Seumpama juga seseorang yang menyebutkan lafaz usolli, itu sebenarnya sunat saja. Kalau contoh kadang-kadang ada orang dia tiba-tiba Allahu Akbar, dia tak sebut pun usolli apa semua kan. Dia sebut. Maknanya kalau contoh dia tidak mendapatkan pahala sunat di situ. Ada perbezaan dari sudut takbiratul ihram. Sebab tu dikatakan Imam Asy-Syafi'i menyebutkan iaitu membantu, lafaz tersebut adalah membantu kepadanya. Ni lafaz tadi takbiratul ihram wajib. Maka wajib bila mana disebutkan tentang wajib tadi, maknanya dia nak menyebutkan supaya ia memudahkan kepadanya. Sebab orang semua akan sebut Allahu Akbar, semua akan sebut. Kalau contoh dalam hati takut berapa, kalau contohnya didengari dirinya sendiri, dia tak confirm, dia was-was, ni yang bahaya. Tu lagi bahaya. Jadi janganlah, maksudnya kalau kebiasaannya lah, sebab itulah kebiasaan di kalangan, tidak kira lah di masjid, surau, semua akan dengar dalam keadaan takbiratul ihram tersebut. Sebab tu kalau contoh kita masih ada lagi perasaan was-was, contohnya ganggu aku tak sampai-sampai, maknanya dia mengganggu aku, maknanya kita selesaikan dulu orang semua Allahu Akbar, kita lah kali tuan-tuan. Tak apalah, selesaikan, bagi peluang-peluang kepada orang lain, kerana ditakuti kita ni ada perasaan dikatakan was-was terhadap diri kita. Baik, itulah bersikit untuk kita. Baik, ada apa lagi? Okey, jemput buat. Ya. Adakah untuk Iwan ada ke tidak tablatan Jumaat? Apa ni ada? Kalau ada, apa ni ada ke sunat tablatan Jumaat di rakaat ini bila lepas azan? Adakah sembahyang itu boleh kita sembahyang? Sedangkan zaman Nabi dia tidak ada sunat tablatan Jumaat. Dia dan azan cuma sekali dia, lepas azan dia terus lupa. Dan yang saya juga dipahamkan azan organik masa ketika zaman sahabat, tetapi dia azan sebelum waktu. Maknanya kalau Zuhur pukul 1, 12.45 dia azan pertama. Cuma nak ingatkan orang ramai. Jadi bila azan kedua yang masuk waktu tu, lepas tu terus buat. Itu yang saya faham lah. Jadi tidak ada sembahyang tablatan untuk sembahyang Jumaat. So betul tidak? Tak ada ke ataupun boleh dan bacaannya sunat tablatan Jumaat ni, rakaat ini ataupun sunat tablatan Zuhri yang mana satu? Okey, baik. Terima kasih atas soalan. Baik. Maka solat, sebab itu disebutkan di sini, maknanya ia menggantikan. Sebab itu dikatakan menggantikan qabliyah. Dia kata qabliyah untuk solat apa? Iaitu untuk solat zuhur. Mana zuhur kita buat biasa qabliyah kan? Adanya qabliyah. Maka digantikan dengan apa? Digantikan dengan solat sunat qabliyah Jumaat. Maknanya digantikan dengan Jumaatan tadi. Maka berbalik tentang apa? Azan. Okey, contoh itu selesai satu. Maka yang keduanya tentang azan. Maka azan ni dia tidak ada dalam perkara yang disunatkan adalah sunat untuk kita melaungkan azan hanya untuk yang pertama pada waktu bila? Pada waktu solat subuh. Ini yang sebenarnya. So disunatkan solat subuh, contoh solat subuh jam 6.17. 6.17 masuk waktu subuh. Maknanya sebelum itu, pada contoh sebelum masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh itu yang disunatkan untuk melaungkan azan yang pertama. Maknanya azan pertama pada waktu contohnya pukul 10 minit ataupun 15 minit sebelum. Maknanya dia azan macam biasalah, tak adalah ditambah as-salatu khairum minan naum kan. Maknanya kemudian masuk waktu yang kedua barulah maknanya dibolehkan untuk apa? Untuk
Mana yang kedua, azan kedua adalah untuk melakukan azan solat subuh. Zuhur tak ada, tak pernah dengar lagi lah yang berkenaan azan yang pertama dengan yang kedua. Maksudnya iaitu sebelum masuk waktu. Ini yang biasa kita dilakukan. Maknanya perkara ini perkara yang menjadi perkara yang khilaf. Maka perkara yang khilaf tetapi perkara yang baik untuk kita melakukan. Sebab itu bila mana panggilan untuk memanggil, dia kata pada waktu azan tersebut, azan yang pertama memanggil daripada kalangan jamak untuk menunaikan ibadah solat tersebut. Baik, maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mengikut daripada apa? Daripada keadaan semasa. Maksudnya contoh subuh dipersetujui oleh di kalangan jamaah dan pihak pentadbiran contohnya kan. Untuk melakukan azan yang pertama, dia kata tengok pula keadaan sekeliling. Ni walaupun dia kata dapatnya pahala sunat tersebut kan. Untuk melakukan azan yang pertama pada waktu subuh tersebut. Contoh ini perkara yang disunatkan. Contoh diizinkan oleh pihak jabatan agama dan diizinkan juga pihak pentadbiran dan dikelilingi oleh masyarakat semua orang Melayu. Ini orang Islam. Tak ada masalah lah, tak timbul lah di situ tuan-tuan masalah. Bukan apa ditakuti. Dikatakan gangguan kepada di kalangan masyarakat. Ini disebabkan. Sebab itu walaupun kadang-kadang pihak jabatan agama membenarkan. Dia kata tak apa, tak ada masalah. Nak dapatkan pahala sunat tak ada masalah. Tapi kita kena tengok juga kemaslahatan. Duk luar ni siapa yang duk luar? Kena tengok juga keadaan sekeliling. Takut-takut menjadi satu isu. Ditakuti menjadi satu pergaduhan. Ini menimbulkan masalah. Sebab tu pun kita kena jagalah. Dari sudut dari sudut kemaslahatan, dari sudut menghormati orang yang berada di luar sana. Okey, baik. Tu. Okey, dah jelas tak? Okey, baik. Sekadar itu dulu. Okey, Allahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فقه في الدين وعلم التعويل اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا الله يا Tuhan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan kami, anak-anak kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkatilah pertemuan kami pada pagi ini ya Allah. Berikanlah kami kefahaman dalam mempelajari agama-Mu kerana ianya akan menjadi penjaga kami di alam dunia yang fana ini ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami, solat kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram, kerana ianya akan menjadi pembela kami di alam barzakh sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.